Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna fafahamnaha Sulaiman. Wa kullan atayna hukma wa 'ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibal yusabbihna wat-tayru kunna fa'ilin. Ya Rabb Sulaiman wa ya Rabb Ibrahim wa ya Rabb Musa wa Isa wa ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akhrijna min zulumatil jahli wan nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwirna bi nuri ilmik wa ab'idna an-nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita ditemukan lagi, mudah-mudahan kehadiran kita mendapat rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi salah satu daripada amalan kebaikan bila mana kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, ayah-ayah nama Allah Subhanahu wa taala, kita berada pada bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita cinta. Dan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusahalah bersama-sama kita untuk mengikuti ajaran yang dibawanya dengan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan pengetahuan kita dan istiqamah untuk melakukan amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sudah pasti maka kita akan mendapat syafaat dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, ayah-ayah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita akan teruskan dalam Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin jilid yang kedua, bab menyuruh untuk melakukan kebaikan dan melarang daripada melakukan kejahatan. Kita membicarakan hadis yang ke-30. Hadis yang telah diriwayatkan daripada Ummul Mukminin Ummi Salamah Hindi binti Abi Umayyah Uzaifah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innahu yusta'malu alaikum amara'u fata'rifuna wa tunkirun faman kariha faqad bari'a wa man ankara faqad salima walakin man rida wa taba'. Qalu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nuqatiluhum qala la ma aqamu fiikumus salah. Rawahul Muslim. Maksud daripada hadis daripada Ummul Mukminin Ummus Salamah Hind binti Abu Umayyah Huzaifah radhiyallahu anha daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa sesungguhnya baginda bersabda, salah seorang daripada Ummul Mukminin iaitu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummus Salamah Hind binti kepada Abu Umayyah Huzaifah. Dia menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya suatu masa nanti akan dilantik beberapa orang
pemimpin. Maka ada yang kamu setuju, iaitu kerana amalan mereka menurut syarak. Amalan-amalan mereka mengikut hukum yang Allah gariskan melalui Al-Quran dan hadis. Nabi bagi tahu satu ketika nanti ada orang yang dilantik menjadi pemimpin, pemimpin tersebut mengikut undang-undang qanun Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kamu tidak bersetuju iaitu kerana perbuatan mereka bercanggah dengan syarak. Ada pula di antaranya kamu tak setuju dengan dia sebab dia tidak mengikuti daripada hukum syarak. Sesiapa yang benci dalam hati mereka, kata Nabi SAW, maka terlepaslah ia iaitu daripada dosa. Sesiapa yang membantah sesungguhnya ia telah terselamat. Lalu kita membenci atas perbuatan kemungkaran dia, dan kita pula membantah daripada perbuatan mereka, sesungguhnya kita ini akan terselamat, kata Nabi SAW. Tetapi Nabi kata sesiapa yang redha, dia terima apa perbuatan yang telah dilakukan oleh pemimpin tersebut dan mengikuti pemimpin tersebut, dia redha dan turuti. Yang telah bermaksiat, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah SAW, tidakkah kita perlu memerangi mereka? Sahabat-sahabat tanya, boleh tak kalau kita terus menentang dan perangi mereka? Sabda Nabi SAW, jangan perangi mereka. Nabi kata jangan perang mereka selagi mereka mendirikan sembahyang. Hadis riwayat Muslim. Ibu-ibu, ayah-ayah rahmat Allah Subhanahu wa taala, daripada pengertian dan kata-kata Nabi SAW, mafhumnya kita faham bahawa Allah Ta'ala tunjukkan dalam kehidupan kita ini, maka perintah daripada Allah Ta'ala yang dibawa oleh Nabi SAW dengan menuruti segala apa yang telah Allah gariskan. Jangan sekali-kali kita ini mengikuti kehendak nafsu sehingga kita meletakkan ke tepi daripada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Perihal yang mana bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka tinggalkan. Dan dinyatakan di sini bagaimana kepimpinan seseorang, maka dia kena ikut ajaran daripada Allah dan Rasul. Tapi kalau seandainya di antara mereka ada yang melakukan kemungkaran, maka bagi diri kita ini hendaklah merasa benci dan jangan sekali-kali redha. Dan kita kena pastikan bahawa atas pekerjaan mereka ini betul-betul telah menentang ataupun tidak mengikuti ajaran Allah dan Rasul. Jadi kita kena pastikan dulu, jangan terus kita melulu menentang, sebab ada di antaranya perkara tersebut kita tak ketahui, yang kita sangka dia tu adalah salah, tetapi di sebaliknya betul. Sebab apa? Sebab daripada kehidupan manusia yang ada perasaan hasad, dengki. Hasad tu dengkilah. Dia saling ingin jatuh menjatuhkan. Ini penyakit di antara umat akhir zaman. Bila berlaku akhir zaman? Berlaku akhir zaman bila mana kelahiran Rasulullah SAW. Lahir saja Nabi SAW, maka bermulalah kehidupan akhir zaman. Yang kita ni akhir zaman, ya akhir zaman. Dan kita pada penghujung akhir zaman, pada permulaan, pertengahan dan penghujung. Kenapa kita kata bahawa penghujung? Sebab perbezaan di antara satu Nabi ke satu Nabi ini, dia ada jangkaan dia. Jangkaan dia ada.
Sebab itulah kita ni telah ditinggalkan oleh Nabi SAW hampir 1.500 tahun yang lalu. Jadi kita ni pengakhir zaman, dah hujung dah. Lahir Nabi itu akhir zaman. Dalilnya ialah Nabi SAW adalah penutup segala nabi-nabi, penutup segala rasul-rasul Allah Ta'ala yang kita imani, wa khatimul anbiya, Nabi Muhammad SAW. Selepas kewafatan Nabi SAW, maka akan datang satu di antaranya penyakit. Penyakit tersebut daripada selepas kewafatan Nabi sampailah sekarang. Apakah penyakit dia? Yaitu penyakit adalah fitnah. Timbulnya fitnah. Sebab Rasulullah SAW berada di bumi Madinah, kewafatan Nabi SAW di bumi Madinah. Belum lagi jasad Nabi SAW masuk ke dalam tanah, maka telah berlakunya pergaduhan, perselisihan. Itu dikatakan fitnah bila ingin dilantik di antara kepimpinan selepas Nabi SAW, iaitu di kalangan orang-orang Ansar ataupun orang-orang Muhajirin. Masa ada Nabi SAW tak jadi masalah. Kenapa? Semua akan menjadikan satu rujukan, panduan. Semua akan pergi kepada Nabi SAW. Tapi bila mana Nabi SAW telah pergi, maka sesungguhnya kat situ terus timbul fitnah. Pendapat-pendapat di antara orang yang dekat, ada di antara yang tak terima. Kalau diterima, maka tidaklah berlakunya pembunuhan di antara khalifah-khalifah Rashidin. Kita lihat Nabi SAW selepas wafat, pentadbiran diteruskan oleh khalifah Ar-Rashidin. Yang pertama ialah Abu Bakar As-Siddiq. Berapa tahun? 2 tahun lebih saja. Sebab Nabi SAW dengan Sayyidina Abu Bakar, maka Rasulullah SAW tua sedikit daripada Abu Bakar. Abu Bakar tu adalah pak mertua Nabi SAW, tuanya 2 tahun lebih. Sebab tu Nabi SAW wafat usia dia 63 tahun. Sayyidina Abu Bakar wafat, meninggal dia pada umur 63 tahun. Diikuti oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun meninggal pada usia 63 tahun. Jasad yang ada di bumi Madinah, di dalam sebelah bersebelahan dengan Raudah, iaitu makam Nabi SAW, ketiga-tiga sahabat tu, semua tu meninggal pada usia 63 tahun. Saya bukan nak takutkan tuan-tuan yang umur 63 tahun. Tak. Sebab kematian kita tak tahu. Ini ustaz sebut 63, 63. Seram pula dengar. Tuan-tuan, kita tak tahu. Kita tak tahu kita mati bila. Tapi kita boleh tahu orang mati bila, tuan-tuan. Kita boleh tahu orang mati bila. Tapi kita tak tahu bila kita mati. Betul kan? Kita boleh tahu tak orang mati bila? Boleh, tuan-tuan. Lepas ni, jangan balik rumah, terus pergi kubur, tengok batu nisan. Kita tahu orang mati bila. Sebab kat situ ada nama dia mati bila, kita boleh tengok. Tapi kita tak tahu bila kita mati. Kita mati, kita tak tahu. Tapi yang hidup, bila orang mati, kita tak tahu. Tapi orang dah mati, kita tahu. Jadi ibu-ibu ayah yang rahmat Allah Ta'ala, 63 tahun. Ini kisah dia lepas kewafatan Nabi, maka dibawa takbir oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Diterima ke di antara orang-orang di kalangan orang-orang Ansar? Ada sebahagian terima, ada sebahagian tak terima. Sebab itulah timbul fahaman-fahaman yang lain. Sebab itu timbul golongan-golongan yang lain yang menentang, di antaranya golongan Syiah. Dia menentang dengan pemerintahan para Khalifah Rashidin daripada Abu Bakar. Dan tak puas hati, timbul fitnah tu bukan selepas kewafatan Nabi sahaja, tapi sampai sekarang. Malahan sampailah merata dunia,
maka timbullah fitnah. Ada orang yang nak buat baik pun tak diterima, tapi namun demikian Nabi tetap sayang juga kat kita. Nabi sayang sungguh dengan kita. Sehingga kan Nabi SAW berdoa kepada Allah Ta'ala untuk kita. Dan Allah kabulkan. Allah kabulkan permintaan daripada Nabi SAW untuk kita. Iaitu, ya Allah, jangan sekali-kali kau turunkan dengan penyiksaan hukuman kepada umatku bila mana mereka ini telah melakukan kemaksiatan, melakukan pelanggaran hukum Allah Ta'ala. Jangan kau terus turunkan dengan hukuman sampai sekarang. Sebab apa? Sebab Rasulullah SAW sayang kat kita. Dan kita sampai ke sekarang kita rasa kalau umat terdahulu memang Allah Ta'ala terus balas. Itu di antara doa daripada Nabi. Tapi ada lagi doa Nabi SAW Allah kabulkan atas permintaan dia. Nabi memang minta kita ni usianya jangan panjang-panjang. Usia kita ni Nabi minta jangan panjang. Alhamdulillah Allah berikan kat kita ini dengan usia sekarang baina sitin ila sab'in, di antara 60 hingga 70. Itulah usia umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi 63 dah takut, ni lagi takut pula sebab Nabi bagi tahu macam tu. Tak apa tuan-tuan, usia kita ni orang yang terbaik di sisi Allah Ta'ala ialah orang yang usia dia panjang seperti mana tuan-tuan dengan amalan kebaikan yang sentiasa dibuat. Itu yang terbaik. Yang kedua, usia yang pendek, amalannya yang berkekalan. Itu nombor 2. Jangan jadi nombor 3. Nombor 3, usia yang pendek dalam keadaan kemaksiatan. Dan jangan sekali-kali jadi yang keempat, usia yang panjang, langsung tinggalkan pengabdian dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah akan balas. Allah akan balas dengan syurga, Allah akan balas dengan neraka. Siapa yang buat baik, Allah balas dengan syurga. Siapa yang buat jahat, Allah akan balas dengan neraka. Itu balasan Allah Ta'ala. Tapi ada orang tak terima? Ya, ada orang tak terima. Sebab syurga tu milik Allah, neraka milik Allah. Kenapa Ustaz boleh kata orang yang buat baik boleh masuk syurga, orang yang buat jahat masuk neraka? Adakah Ustaz yang tukang memberikan tempat tersebut bagi mereka? Ada orang tanya. Kan syurga tu milik Allah. Ada orang buat maksiat, itu diletakkan padanya adalah syurga. Seperti mana ada sebahagian yang kita dengar cerita-cerita, seorang pelacur berikan minuman kepada seekor anjing yang keadaan kehausan. Atas rahmat kasih sayang Allah Ta'ala, pelacur tersebut mati dan Allah angkatkan masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Ustaz kata orang yang buat jahat masuk neraka, dia ni banyak buat kemaksiatan tapi Allah masukkan syurga. Jadi Ustaz tak ada hak untuk mengatakan bahawa yang jahat masuk neraka, yang baik masuk syurga. Betul ke? Betul tak? Apa kita nak jawab bila orang cakap macam tu? Manalah tahu tuan-tuan, kejutkan baliknya, kejut anak. Ni dah pukul berapa ni? 6.45 tak bangun lagi. Bangun sembahyang. Apa nak jadi? Nak masuk neraka. Tiba-tiba nak bangun. Ayah, neraka tu milik siapa? Dia tanya. Milik ayah ke milik Allah? Orang yang jahat masuk neraka, Allah yang tentukan, bukan ayah. Ada yang jahat masuk dalam syurga. Apa kita nak jawab tuan-tuan? Apa kita nak jawab? Sekarang manusia ni diberikan akal, dia nak putar belit. Banyak orang memutar belitkan tentang fakta-fakta agama. Kalau orang cakap sedemikian, tuan-tuan, kita kena jawab bahawasanya saya ajak pada tuan-tuan buat baik, Allah balas dengan syurga. Yang jahat Allah akan balas dengan neraka. Kalau dikatakan bahawa itu syurga neraka milik Allah Ta'ala, Ustaz tak ada hak, kita cakap bahawasanya bukan saya yang cakap, tetapi saya menyampaikan apa yang Allah katakan dan Rasulullah ajarkan.
Memang betul itu hak Allah, tapi bagi kita kena ikutlah apa yang Allah ajarkan dalam Al-Quran. Apa orang buat baik, itu yang Allah akan balas. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Segeralah kamu buat kebaikan, minta pengampunan kepada Allah Ta'ala. Allah sediakan bagi kamu syurga seluas langit dan bumi. Allah nyatakan. Jadi Allah yang bagi tahu, saya cuma menyampaikan. Ustaz-ustaz menyampaikan, ulama-ulama menyampaikan. Rahmat memang di sisi Allah Ta'ala. Yang kita sebut rahmat. Tahu ke rahmat tu apa? Pernah dengar perkataan rahmat? Lepas tu kita pernah dengar perkataan nikmat. Ini nikmat Allah, nikmat Allah. Apa maksud nikmat? Dulu kita belajar tentang berkat. Berkat dah tahu dah. Alhamdulillah. Kan? Nikmat, berkat, rahmat. Apa benda? Kita bersebut selalu. Assalamualaikum warahmatullah. Rahmatullah tu rahmat Allah Ta'ala. Nikmat Allah kita sebut. Apa maksud nikmat? Nikmat tu ialah kesedapan yang kita rasa. Rahmat tu adalah kasih sayang Allah pada hamba dia. Berkat tu ialah ziyadatul ibadah, iaitu penambah kebaikan. Itu nama dia ialah barakah. Penambah kebaikan tu nama barakah. Ibu-ibu, ayah-ayah rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka memang Allah dah janjikan bagi dia dengan kebaikan. Jadi kalau ada kemungkaran, maka kita kena rasa benci kalau kita tak mampu. Hadis lain menyatakan apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Nabi yang bagi tahu, nampak kemungkaran, ubahlah dengan tangan kamu. Dengan apa? Kuasa yang ada. Tak mampu dengan lisan kamu sebab kamu tak ada kuasa, maka nasihatilah. Kalau tak mampu juga, maka kena ada perasaan benci dengan perkara yang dia buat. Ini Nabi ajarkan. Jadi kalau nampak kemungkaran, yang kita kena ubah bagi kita. Jadi insya-Allah mudah-mudahan menjadi pengajaran kat kita. Diajarkan kepada kita melalui ilmu-ilmu Allah Ta'ala. Sebab itulah kita kena belajar, daripada tak tahu, kena tahu. Kita belajar bagaimana di kalangan orang-orang dahulu, tabi'in, para tabi'in, ulama-ulama dahulu belajar sungguh-sungguh. Ni kitab yang kita baca ni ialah kitab Riyadhus Shalihin daripada karangan Imam Nawawi. Tuan-tuan baca kitab hadis 40 Matan Arba'in tu Imam Nawawi. Tuan-tuan tahu tak sirah daripada Imam Nawawi? Imam Nawawi ni di antara seorang lelaki yang tak kahwin. Usia 45 tahun telah meninggal dunia. Belajar daripada kecil. 7 tahun ni, kanak-kanak bermain, dia tak nak bermain. Diajak main pun dia tak nak main. Tak nak main. Dan dia kerja suka membaca. Suka membaca. Sampaikan seorang di antara ulama mengatakan bahawa budak ini dibagi tahu kepada ayah Imam Nawawi, anak kamu ni kamu jaga betul-betul. Sesungguhnya dia ni lain daripada yang lain. Dan dia akan masyhur suatu ketika nanti. Usia 45 tahun, di antara kitab-kitab sampai sekarang manusia baca. Bukan di Malaysia, seluruh dunia, dan menjadi rujukan Imam Nawawi. Muda lagi dia. Duduk di mana? Di Nawa. Di negara Damsyik lah, Syria. Ibu negara ini Damsyik. Bayangkan tuan-tuan, dia belajar untuk ilmu ni. Selama 2 tahun, dia tidak pernah membaringkan jasad dia di atas bumi, tuan-tuan. Demi untuk belajar. 2 tahun. Bacalah sirah dia Imam Nawawi. Bermaksud apa? Bermaksud dia belajar ni sampaikan dia tidak tidur dalam keadaan baring. Tidur tak baring, tuan-tuan. Tidurnya dalam keadaan duduk. Tidur dalam keadaan duduk. Macam kita dengar kuliah agak-agak dah ngantuk tu, kita pun bukan kat sini lah, tempat lain. Tunduk. Sesekali baru angguk. Kita angguk. 2 tahun tak tidur, tuan-tuan.
Saya pernah jumpa hamba-hamba Allah yang sedemikian. Waktu saya belajar dulu tuan-tuan, saya pergi ke Pakistan, hamba Allah. Di antara mu'alim-mu'alim, maulana-maulana, dia bagikan tazkirah, dia bagi bayan tentang kita duduk di depan. Dia baca di antara hadis, ahli muhadisin banyak di sana. Dia membahaskan di antara hadis, dia bercakap, tiba-tiba berhenti terus. Berhenti. Contohlah dia kata, apabila kamu melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan kamu, iaitu kuasa yang ada pada diri kamu. Mu'alim tu terus tunduk tuan-tuan. Tunduk buat apa? Tertidur. Tertidur dan dia tidak berganjak. Tidurlah. Lebih kurang dalam 3 ke 4 minit, kadang 5 minit. Letih sangat. Tapi tetap dia menyampaikan. Dia tidur tuan-tuan. Saya tengok. Depan mata saya dia tengok. Bukannya sesekali. Tapi banyak kali juga. Maulana sana, Maulana, sebab dia nak bagikan ilmu pada manusia. Dia terus tertidur. Yang dengar ni tuan-tuan, seorang pun tak bangun. Tak bangun dan duduk. Semua berzikir, subhanallah, subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Kau berikan dengan ilmuan yang dia ada ni tuan-tuan, dia boleh sampaikan. Cukup dia tidur ni dalam 3 minit. Dia bangkak kepala tuan-tuan. Kalau kita tak mampu, maka ubah dengan tangan kita. Boleh sambung tuan-tuan, boleh sambung. Maksudnya kehidupan dia ni pun Allah Ta'ala pelihara. Cuba kalau kita ni. Apabila melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan. Saya pun tunduk. 3 minit saya lelap, tuan-tuan, saya bangun. Orang dah tak ada dah, tuan-tuan. Dah balik dah. Terus bagi tahu pada Tok Imam. Ini ustaz ni kuat tidur, kan kali jangan datang. Cari ustaz-ustaz yang segar-segar. Nak sampaikan ilmu, tuan-tuan. Tak bangkit keluar pun mungkin sebahagian daripadanya Maulana tidur. Kalau saya tidur, tuan-tuan pun ikut tidur juga. Tapi bila sambung, tuan-tuan pun tak bangkit. Dia terus tidur. Imam Nawawi dia terus tidur dalam keadaan bila? Selepas 2 tahun baru dia baring kepala badan dia kat lantai. Itu Imam Nawawi. Nak cari ilmu, tuan-tuan. Nak bagikan kat kita daripada ulama-ulama dahulu. Hebat Imam Nawawi ni. Tapi usianya 45 tahun je Allah dah angkat menjadi rujukan kitab-kitab dia. Subhanallah. Okey, kita tengok apa pengajaran daripada hadis. Janganlah kamu meredai perbuatan jahat. Jika kamu reda maka kamu dianggap telah berkongsi di dalam mengerjakannya. Ni. Sebab tu ada perkara-perkara jahat kalau tinggalkan. Kalau buat jahat juga kamu reda, dapatlah saham. Hadis Nabi SAW cerita tentang arak ni, tuan-tuan. Arak ni, orang yang minum arak hukumnya melakukan dosa besar. Tapi Nabi kata bukan pada orang yang minum arak saja. Orang yang pergi angkat memberi juadah arak itu kepada peminum arak, yang tukang angkat pun dapat dosa. Yang tukang buat pun dapat dosa. Yang tukang jual pun dapat dosa. Yang tukang hantar daripada lori itu pun dapat dosa. Yang tukang buat dalam kilang itu pun dapat dosa. Yang tukang bekerja tu untuk memproses tu pun dapat dosa. Yang menjual tu pun dapat dosa. Itu je ke? Tak. Yang pergi tanam buah tersebut pun dapat dosa. Yang pergi menyiram pun dapat dosa. Allah bagikan saham padanya. Sebab itulah jangan sekali-kali kita meredai dengan perbuatan yang Allah tak suka. Contoh reda yang kita buat itulah dalam keadaan isteri-isteri keluar daripada rumah tak pakai tudung, sidai baju. Kita kata apa? Tak apa, sekejap je. Bermaksud kita reda.
Ni, hari ni kita berhenti awal Tadi Imam kata Ustaz, sebelum 7.30 berhenti. InsyaAllah sebelum 7 suku saya berhenti. Loceng dah bunyi tuan-tuan. Saya cakap berhenti, loceng terus bunyi. Tapi loceng bunyi tu syuruk tuan-tuan. Sabar dulu. Kita meredai, ada yang meredai. Hari ni pukul 7 suku saya kena keluar. Sebab saya ada satu lagi program tuan-tuan, untuk memberikan ceramah kepada pra perkahwinan. Orang-orang yang nak kahwin ni tuan-tuan. Ada sebahagian ibu bapa dia meredai anak dia pergi kursus pra perkahwinan, berdua menaiki motor. 2 hari tuan-tuan pergi. Dia boleh satu motor naik berdua. Bagaimana kursus perkahwinan? Itu yang datang di antara dia mengikut hukum sendiri. Berbuka puasa sebelum sampai waktu. Faham? Tak faham? Tak faham sudah. Kalau itu pun tak faham. Berbuka puasa sebelum sampai waktu. Bila kena tangkap dia kata, saya bulan depan nak nikah. Jadi, kalau puasa belum sampai waktu dia dah berbuka, sah tak? Tak sah. Tapi dia buat hukum sendiri. Bulan depan. 2 minggu lagi saya nak nikah dah. Kad jemputan dah ada dah. Tengok. Kalau tuan tak percaya, tengok. Nampak kad jemputan. Betul kamu 2 minggu dalam keadaan nak bernikah. Tapi apa buat? Kata. Apa buat? Kena tangkap tuan-tuan. Dalam hotel. Sebab apa? Sebab ikut hukum sendiri. Dia mengenali dulu sebelum berkahwin. Berbanding dengan atuk-atuk kita. Atuk-atuk kita dululah. 1 bulan tak mengandung. 2 bulan tak mengandung. Tak risau. 3 bulan tak mengandung. Kenapa tak mengandung? Macam mana nak mengandung? Masuk bilik air pun pakai tudung lagi. Sebab malu. Sekarang tuan-tuan tak. Gunting pelamin pun ada. Sebab dah kenal dulu. Ada yang pula sebelum nikah dah bunting. Pun ada juga. Sebab apa ni lah di antara yang tadi saya bagi tahu, salah satu dia fitnah ni. Malaysia lah di antara negara yang kedua di Asia yang paling banyak di kalangan anak-anak muda, kanak-kanak yang melayari internet melalui gambar-gambar dan filem-filem lucah. Negara kedua tuan-tuan. Kadang kita ada internet PDPR yang selepaskan mendidikkan dari rumah. Buka tuan-tuan, dia nak buka aja terus keluar cara-cara belajar sendiri matematik bab sekian kan, dia buka aja. Ustaz kata okey, buka situ, saya dah masukkan dalam saya dah download dalam YouTube, cuba buka, tulis nama, tekan dia keluar tuan-tuan. Tuan-tuan buka lah. Kadang ceramah-ceramah, tuan-tuan buka ceramah pun yang ada bukan buka ceramah, dia buka baju pun ada tuan-tuan. Anak-anak pun tengok. Majoriti tuan-tuan. Saya tanya anak murid saya sekolah, siapa yang sehini tak pernah tengok? Cuba angkat tangan. Tak ada tuan-tuan, semua dah tengok. Itulah berlakunya fitnah. Kena ubah, ya kita kena ubah kontrol keluarga kita ni, anak-anak kita perhatikan. Mengenali sebelum tiba masanya. Terutama perempuan dalam usia remaja. Saya ingatkan diri saya pada anak perempuan. Waktu remaja lah, waktu dia ingin mencuba dan berhasil. Subhanallah. Ada di antara pengajian tinggi menjadi sugar daddy. Mungkin di kalangan nenek-nenek atau atuk pun tak tahu apa benda sugar daddy. Sugar tu gula, daddy tu bapa. Gula bapa. Oh, bapa dia makan gula-gula. Ambil tuan-tuan, dia ambil anak-anak perempuan pengajian tinggi. Dia charter tuan-tuan. Naik kapal terbang.
Pergi hotel bukan kat Malaysia ni, kadang luar negara, kadang pergi Sabah Sarawak, rupanya ditunggu kat sana. Masuk je bank in 20,000, 10,000. Janji dalam keadaan memuaskan hawa nafsu. Wa na'udzubillah. Berlaku tuan-tuan. Bukannya orang yang bodoh-bodoh, tak, tapi di kalangan remaja-remaja yang cerdik, sanggup menipu ibu ayah. Kita tengoklah keadaan sekarang berbanding dengan orang-orang dahulu. Jadi itulah, jangan sampai kita ini meredai. Yang kedua, setiap orang yang bertaraf pemimpin hendaklah menyedari tanggungjawab dan bersedia melaksanakan hukum-hukum Allah dalam pemerintahannya. Kita kena ikutlah apa yang Allah Ta'ala hukumkan daripada Al-Quran. Tengok daripada Al-Quran. Jadi kalau orang dah mengerti tentang hukum Allah, bermaksud dia rasa cinta dia dengan Allah Ta'ala, maka dia tak akan buat. Kalau orang dah kenal. Sebab tu satu kisah saya bawa hari ini, iaitu sahabat Nabi. Sahabat Nabi bila dia mengenali Rasulullah, dia mengenali Allah Ta'ala. Dia ni seangkatan dengan Abu Lahab, seangkatan dengan Umayyah, seangkatan dengan Abu Jahal. Dan dia ni lebih tua daripada Nabi SAW. Nama dia ialah Abu Sufyan bin Harb. Isteri dia ialah Hindun. Hindun ni yang belah dada pakcik Nabi yang bernama Hamzah. Sewaktu kematian Sayyidina Hamzah, yang diberi gelaran Sayyidus Syuhada, penghulu kepada orang-orang yang telah gugur syahid. Sayyidus Syuhada Hamzah. Dada dia dibelah oleh Hindun dan digigit hatinya oleh Hindun. Tapi dia dah gigit geram dengan Sayyidina Hamzah, dia dah robekkan dada, dia ambil hati, digigit-gigit, lepas tu dia ludahkan kembali. Sebab tu sebahagian menceritakan, kalaulah Hindun tu dia telan daripada hati Hamzah, bermaksud dia telah menelan hati darah Sayyidina Hamzah, maka api neraka dia tak akan jinak. Tapi dia buangkan. Hindun masuk Islam? Ya, Hindun masuk Islam. Suami dia Abu Sufyan hasrat nak bunuh Nabi SAW daripada perang Badar sampailah perang Handaq. Perang Handaq, perang Parit, ketua dia ialah Abu Sufyan. Sebab dia punya yang tua-tua semua dah mati. Abu Jahal mati dalam perang Badar. Umayyah bin Khalaf, tuan kepada Bilal bin Rabah, mati dalam perang Badar. Abu Lahab mati di Mekah. Kena ketuk kepala dia dengan seorang perempuan kerana dia telah memukul seorang hamba lelaki yang telah menyatakan bahawa kekalahan kafir dalam perang Badar. Dia tak puas hati, budak tu tangkap, dia pukul. Perempuan tu datang seorang, dia kata, budak tu baru tak ada kuasa atas dia dengan kekuatan, kau pukul, suruh berhenti, tak nak berhenti. Dia pergi ambil satu kayu, dia ketuk kepala Abu Lahab, kena kepala dia, luka sikit. Darah. Tengok ada darah. Sikit je pun. Bukannya koyak panjang, tak ada sikit. Kena. Baru dia berhenti pukul budak tu. Dimarahkan oleh perempuan tersebut. Ya Abu Lahab, budak yang dalam keadaan tak ada kuasa macam ni kau pukul sampai nak mati. Kerana dia menghina orang-orang kafir. Akhirnya dia balik rumah daripada luka sedikit tu terus menjadi kudis. Jadi kudis dan akhirnya terus membusuk dan mati Abu Lahab. Mati seorang diri. Bumi tak terima. Akhirnya campak dengan batu, timbunan batu, macam kisah Mustafa Kemal Atatürk, pemimpin Turki. Kuburnya ada di Ankara. Tonton tengoklah kubur dia. Ni lantai, lepas tu naik lagi satu ni, dan dia ditailkan. Tengok dia punya bangunan dia, besar tak bangunan dia? Sebesar-besar bangunan. Nak pergi masuk tengok kubur Kemal Atatürk.
Bumi tak terima. Tapi ada lagi yang bumi tak diterima dan tuan-tuan boleh tengok sampai sekarang jasad dia. Siapa dia? Fir'aun. Ada di bumi Mesir. Kalau tuan-tuan nak pergi umrah, ada ziarah Mesir, bolehlah pergi. Tuan-tuan pergi tengok Fir'aun dalam kaca. Keranda kaca. Tengok. Kulit dia tetap ada kulit dikecut. Dia macam ikan kering. Macam ikan kering. Boleh tengok dia. Tapi dia dah mati. Tuan-tuan panggil pun dia tak menyaut. Fir'aun, diam. Dia tak kata, Fir'aun, saya dari Malaysia. Tak. Dia tak jawab, tuan-tuan. Abu Sufyan, tuan-tuan, nak wahsat bunuh Nabi. Tapi akhirnya dia masuk Islam, Allah berikan. Dan dia tu adalah mertua Nabi. Sebab anak dia nama dia Ummu Habibah tu berkahwin dengan Nabi SAW. Sampailah satu ketika Nabi masuk kota Mekah, Abu Sufyan duduk di Kaabah bersama dua rakan dia. Nampak Bilal naik di atas Kaabah melaungkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Abu Sufyan cakap dengan rakan dia, kawan dia ni dekat dengan Abu Sufyan, dia kata, ya Abu Sufyan, kamu lihat Bilal bin Rabah berada di atas Kaabah di azan. Kalau bapa aku ada, dah lama dah kena bunuh ni. Siapa? Bilal. Yang seorang lagi cakap apa? Kalau bapa aku ada, dah lama kena kita ini Bilal bin Rabah. Sebab bencikan pada Islam. Lalu rakan kepada Abu Sufyan cakap, ya Abu Sufyan, kau tak nak cakap apa-apa, kau tengok Bilal bin Rabah. Abu Sufyan kata, kalau aku cakap sekalipun, sesungguhnya batu Kaabah ni akan bagi tahu Nabi SAW. Dia bukan tak percaya, dia percaya tuan-tuan Nabi tu. Kalau aku cakap, kau berani cakap, aku ni kalau cakap, batu ni akan cakap dengan Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah datang tepuk bahu Abu Sufyan. Dia tepuk, dia tengok, bila masa dia ada kat belakang. Nabi kata, apa yang kamu kata? Sesungguhnya kalau ada bapa kamu, kamu lihat Bilal ni akan dipukul. Dan seorang lagi pun sama. Abu Sufyan diam, Pak Mentudin diam. Nabi cakap, wahai Abu Sufyan, engkau tak bercakap apa-apa kan? Kerana kau kata kalau seandainya aku berkata, batu pun akan beritahu kepada aku. Terus tunduk Abu Sufyan. Aduh, semua dia tahu. Dia masuk Islam, tuan-tuan. Tapi lepas masuk Islam, apa dia buat? Kepimpinan dia terus ikut bawa, ikut ajaran Islam. Sampaikan masa dia masuk Islam, Nabi hidup. Dia sempat masuk Islam, hidup dengan Nabi SAW, tapi cuma beberapa tahun. Usia dia dekat 70 tahun baru masuk Islam. Selisih hidup usia dia tu 10 tahun dengan Nabi. Nabi wafat usia 63 tahun. Dia ini masuk Islam sebelum pembukaan. Maknanya dalam usia 71 tahun, macam itulah dia masuk Islam. 70 ke 71 tahun Abu Sufyan masuk Islam. Tapi bila dia dapat kepimpinan masa tu, dia terus ingin berjuang, ikut perang. Dia ikut perang, dia pernah ikut perang. Peperangan tersebut dia ikut ialah perang Yarmuk. Perang Yarmuk ni di bumi Jordan. Berjuang sungguh-sungguh sehingga kan dia tak rasa gentar, takut. Dia cakap dengan isteri dia, Don, abang nak pergi perang ni, abang pian nak pergi perang. Baiklah abang pian, jagalah diri elok-elok. Tebus balik segala kesalahan abang yang benci kepada Islam. Baiklah Don, kau jaga duduk diam rumah sini, Don. Abu Sufyan kawan dengan Hindun kan? Hindun dipanggil Hindun je lah. Bawalah peralatan untuk perang. Akhirnya dia pergi perang. Apa berlaku kepada Abu Sufyan? Lembing masuk ni tuan-tuan pada biji mata dia ni. Kena. Buta. Abu Sufyan buta. Balik perang, jumpa dengan Rasulullah SAW. Wahai menantuku ya Rasulullah SAW, aku balik perang untuk menegakkan Islam. Dalam keadaan aku kena cedera dan mata aku ni buta kena tombak. Nabi SAW tengok Pak Mentua dia. Alahai, kesian. Wahai Abu Sufyan, kalau sekiranya engkau inginkan mata engkau kembali seperti biasa, aku boleh berdoa kepada Allah Ta'ala dan sesungguhnya Allah ini maha kuasa untuk memulihkan mata kamu. Tetapi wahai Abu Sufyan, kalau seandainya engkau ini sabar
atas ujian apa yang diberikan kepada engkau. Allah janjikan pada syurga. Ya Rasulullah, jangan kau doakan untuk aku pulih mata ini, kerana dia nak syurga Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Abu Sufyan. Kepimpinan terus berubah walaupun dia tua, terus untuk kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita nak bawa. Buat perkara-perkara yang baik jelah tuan-tuan. Ni bulan Rabiul Awal, amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada diri kita boleh amalkan sunnah. Ni janggut ni tuan-tuan, ni sunnah Nabi. Tapi kalau ceramah tuan-tuan jangan pegang janggut. Sebab apa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dipegang janggut ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berfikir. Nabi kalau berfikir dia akan pegang janggut. Bermaksud di situ ada kemusykilan, ada masalah. Jadi tuan-tuan kalau pegang janggut tu maksudnya tuan-tuan ada masalah. Masalahnya apa? Dah dekat 7 suku, ustaz tak berhenti juga. Jadi tuan-tuan pegang janggut, saya tahulah bermaksud suruh berhenti. Jadi tuan-tuan tak pegang janggut pun saya tetap berhenti. Sebab saya dah janji tuan-tuan, dan saya pun kena bergegas untuk pergi slot permintaan daripada Jabatan Agama Islam. Jadi saya rasa cukuplah setakat itu. Kita ambil 2 pengajaran, dia ada 6 pengajaran, tetapi kita faham dari apa yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan menjadi panduan bagi kita menjadi insan yang Allah Taala redha. Amin ya rabbal alamin. Yang penting adalah keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukuplah setakat itu. Saya minta ampun, minta maaf banyak-banyak pada tuan-tuan andai ada ketelanjuran kata-kata daripada saya. Yang baik semua datang daripada Allah, buruk daripada saya. Hakikat Allah Ta'ala sajalah yang mengaturkan segala-segalanya dalam kehidupan kita. Saya doakan ibu-ibu, ayah-ayah, dan ibu-ibu, ayah-ayah doakan bersama. Mudah-mudahan Allah berikan kesihatan kepada kita, kesihatan yang baik, kewaafiatan yang waras. Kita boleh beribadah kepada Allah Ta'ala dengan sempurna. Pada tuan-tuan dan kita semua, mana yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian penyakit tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Taala sembuhkan. Siapa yang belum makan peluru lepas sarapan ni kan, makanlah peluru. Ada yang makan kolesterol, ada makan darah tinggi. Ada kata bukan peluru, dia panggil ubat kuat. Yalah, ubat kuat lah. Makanlah terus kan. Tapi kita mohon pada Allah Taala, mudah-mudahan Allah beri kesihatan. Dan mudah-mudahan pertemuan kita bukan di sini saja. Allah pertemukan, satukan kita dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lakum ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.